Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dikurniakan dengan nikmat umur yang panjang dan kesihatan yang baik, dan insya-Allah pada hari ini kita akan terus sambung siaran kita untuk perkongsian ilmu kita, yang mana saya akan menyambung semula bab yang pertama atau bab 1 untuk yang ketiga, iaitu CMJ sama dengan pangkahkan A untuk alif, alif yang perlu digugurkan di akhir. Baik, seperti mana sedia maklum, kekeliruan dalam tulisan Jawi kita pada hari ini yang kita nak atasi kebanyakannya daripada huruf padanan A untuk alif Jadi saya telah pun menerangkan satu persatu daripada siri yang pertama sehinggalah sekarang ini. Untuk bab ini sahaja, ini adalah yang terakhir yang terakhir, iaitu CMJ, iaitu huruf-huruf luar darlung, huruf-huruf selain daripada huruf darlung. Huruf-huruf darlung ni tuan-tuan adalah 5 huruf, iaitu huruf Jawi iaitu hurufnya ialah dal, ra, lam, waw, ngah, darlung. Ataupun nak mudah ingat kita kata ialah huruf lu dengar, lam, waw, dal, ngah, ra. 5 huruf tu dipusingkan aja, tapi bunyinya lain tapi maknanya sama. Lu dengar ataupun darlung podo wai jadi mereka kata KPP mulanya podo, darlung yo darlung, lu dengar yo lu dengar. Maknanya kedua-duanya itu pada huruf yang sama. Okey, baik. Tetapi apa yang kita nak kongsikan hari ini bukanlah huruf darlung, bukan yang 5 huruf yang saya sebutkan tadi itu, bukan itu. Kita nak kongsikan huruf yang selain daripada darlung. Kita perlu maklum huruf-huruf Jawi ini ada banyak kan. Kalau huruf darlung tu ada 5, sekarang ni huruf-huruf luar darlung dia ada 12. Okey. Jadi yang perlu murid-murid, yang perlu kita ingat, yang perlu kita hafalkan 12 huruf ini sahaja. 12 huruf ini sahaja. Sebab apa? Sebab 12 huruf inilah yang mendatangkan kekeliruan, yang menentukan sama ada huruf A padanan A untuk alif itu dikekalkan ataupun digugurkan. Dia ada pada 12 ini. 12 huruf ini dalam penulisan Jawinya, dalam tulisan Rumi, di akhirnya huruf A padanan untuk alif, maka alifnya hendaklah digugurkan. Baik, apakah huruf-huruf yang dikatakan huruf-huruf selain darlung? Baik, siapa tahu huruf-huruf selain darlung? Okey, apa dia? Huruf darlung? Huruf luar darlung, huruf luar darlung apa dia? Okey, baik. Kita senang kita tulislah. Bila kita tulis nanti kita nampak. Bila kita dah nampak, kita dah tahu, baru kita senang nak terangkan. Okey, baik. Okey, sekarang saya buatkan 12. Ini 12 ini saya tulis menunjukkan bilangan huruf. 12. Itu 12 tu bilangan huruf. Hurufnya apa? Hurufnya ni saya buat dekat bawah ni lah. Saya buatkan tanda anak panah ke bawah ni supaya mudah nanti. Hurufnya ba, ta, fa, sin, ga, nun. Nun, nya, ya, ca, kaf, mim, jim. Okey, cuba kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, dia ada 12 huruf. Dalam banyak-banyak huruf Jawi ni, daripada alif sampai ya tu, alif, ba, ta, sa, ya tu,
sampailah nya, caga, pangawa, tamar, butoh. Tu kan. Kita hafalkan 12 ini saja. Sebab 12 huruf inilah yang mendatangkan kekeliruan. 12 huruf inilah penentu untuk kita membuat padanan huruf A yang huruf A nya perlu digugurkan. Ramai antara kita ya, murid-murid dia tak berapa jelas. Ya, barangkali dia tidak ada pendedahan tentang teknik penulisan yang begini. Ya, jadi saya mudahkan, saya buat beginilah. Ya, kita buat dalam bentuk carta dulu. Nanti saya akan terangkan. Baik. 12 huruf ni kita dah siapkan di bawah sini. Kemudian di sebelah kanan saya ini, saya buatkan kat sini AA. AA. Ada double A kat situ. Kemudian di kiri saya buat di sini, saya buat tanda pangkahkan huruf A untuk alif. Tu dia. Pangkahkan A untuk alif. Maknanya nanti A nya itu perlu digugurkan. Yang mana nak digugurkan? Nanti kita akan tengok satu-satu. Okey, baik. Kita tengok pula yang di atas ya. Anak panah kiri, kanan, bawah. Yang atasnya apa pula lah ya? Ada ke? Okey. Ini kita buatkan di sini ialah CMJ. CMJ. Apa tu CMJ? Sebenarnya CMJ ini adalah kependekan daripada satu perkataan gabungan 12 huruf ini. Supaya mudah nak ingat, kita akan sebut menjadi satu perkataan betapa segannya. Saya ulang. Betapa segannya. Ya. Cara dengan kap ni cek, min, janggut. Jadi bagi sambungkan, betapa segannya ya, cek, min, janggut. Adalah murid tanya, Ustaz, macam mana Ustaz belajar Jawi ada janggut-janggut? Saya kata sebenarnya bukannya janggut-janggut biasa. Ini sebenarnya cara nak mudah ingat ya. Tapi dalam Jawi dia kata ini adalah huruf selain darlum ataupun luar darlum. Okey. Ada yang panggil cek jam. Ada yang kata huruf-huruf cek jam. Ada yang kata huruf cek min janggut. Mana-mana boleh lah ya. Yang penting kita tahu ya. Ini teknik mengingat je sebenarnya. Okey. Jadi yang di atas ni ialah CMJ, cek min janggut. Bukannya jalan makan, bukan cari makan jalan-jalan. Ya, tapi C itu cek, M itu min, J itu janggut, cek min janggut ya. Okey. Ada murid tu, dia tanya lagi, dia kata, Ustaz, saya dah hafal Ustaz, dia katakan. Saya dah hafal, saya nak buat apa sekarang Ustaz? Saya nak buat apa ni? Saya tak faham Ustaz. Hafal huruf dah hafal tapi tak tahu tak apa benda dah yang Ustaz nak ni, dia kata. Saya dah sabar ya, sebab kita belajar ni kita ada step-step dia. Kita belajar satu-satu, satu persatu. Ini kalau kita nak belajar, dia ada dalam tajuk tahun 3 sebenarnya. Dalam buku tahun 3, buku teks itu pada unit yang kedua. Ya, tajuk yang kedua lah. Kalau kita dalam buku teks darjah 3 tu, pelajaran Jawi di JAIS, dia ada pada tajuk yang kedua ya, unit yang kedua lah ya. Dia secara topikal, tajuk ini dia ada di situ ya. Okey. Baik. Nak menerangkan ni, kita buat mudahnya, kita buat dalam satu singkatan. Ya, singkatan yang mudah faham lah. Kita buat macam ni. SK. Apa mana SK? Siapa tahu mana SK tu apa? SK, Sekolah Kebangsaan? Bukan. SK tu mana suku kata. Okey, suku kata. Suku kata apa tu? Suku kata yang terakhir. Yang terakhir. Suku kata yang terakhir, dia ada, suku kata yang terakhir tu, dia ada huruf AA, double A. AA. Saya buatkan ni lah, jangan nampak. Ada double A sama dengan kita gugurkan, pangkahkan A untuk alif. Alif yang mana yang nak digugurkan tu? Alif yang duduknya di hujung sana. Di mana? Di hujung sana. Mana ada Ustaz hujung sana? Mana tu? Nampak tak kat bawah putih ni? Nampak?
Mana nampak? Belum tulis lagi, belum buat. Mana nampak apalah korang ni. Okey, saya bagi contoh yang mudah lah ya. Pada 12 huruf tu, yang sukata terakhirnya huruf A. A-nya tu kita kena gugurkan. Macam mana cara kita nak selesaikan? Okey, saya bagi contoh yang mudah lah. Kita nak eja bapa. B-A, ba, P-A, pa, bapa. M-A, mati, eta, mata. Eja bapa. Macam ni bapa? B-A, ba, P-A, pa, saya. Ustaz ni main-main pula ya. Bapa ke saya ke sama je. Saya cuma nak fokuskan yang warna hitam ni, double A ni. Nampak double A. Okey. Kita kembali kepada asas tadi. Cara nak menjauhikan ya, walaupun dalam ejak ni dua suku kata ya, sebab kita ni dalam proses kita nak belajar kan. Kalau kita dah expert tak ada masalah, tapi bila kita mula-mula kita nak belajar macam mana cara nak menyelesaikan, macam mana kita nak translatekan daripada Rumi kepada Jawi, tentulah kita kena ikut dia punya cara dia. Jadi di awal dulu saya katakan kita nak jauhikan ni, kita ada berapa step dia? Ada 3. 1, 2, 3. Pertama suku kata, kedua apa? Padanan huruf, ketiga sambungan huruf sebagai jawapan. Ya, sifat huruf tersebut. Baik. Kita buatkan dulu 3 langkahnya. Okey, 3 langkahnya. Yang pertama, kita bina suku kata. Okey. Ada berapa suku kata? 2. Suku kata yang terakhir, cuba kita tengok pada ni penerangannya. Suku kata terakhir. Suku kata terakhir Y-A ya. Ada double A. Tengok Y-A ya ni ada tak warna double A ni? Ada kan? Warna hitam ni kan? Ni double A ni kan? Ni A-A. Lepas tu dia kata apa? Sama dengan kita pangkahkan huruf A untuk alif. Nak pangkahkan A untuk alif ni, kita kena pastikan suku kata yang terakhir ini, dia ini mesti padanannya dengan 12 huruf yang ada ni, yang Cik Min janggut ni. Sekarang kita tengok Y-A ya. Y untuk huruf apa? Y untuk huruf ya, ya. Y untuk huruf ya. Adakah ya ini termasuk di dalam 12 huruf? Kita tengok satu-satu. Oh ada. Okey, ada. Jadi ya ini dia diapit tak dengan 2 alif? Ya, dia diapit. Ya, diapit dengan 2 alif. Jadi makna kata yang terakhir, A yang terakhir hendaklah digugurkan. Gugurkan dia. Okey, jelas tak? Okey, bila kita dah jelaskan pula. Ya. Bila kita dah pangkah tu, maknanya kita gugurkanlah. Kita dah tak payah nak tulis lagi padanan dia. Kita tengok langkah yang kedua. Okey, langkah yang kedua apa dia? S untuk sin. Okey. A untuk alif. Y untuk ya. Ada berapa? Sin, alif, ya. Alif yang hujung ni dah tak payah ya. Sebab apa? Sebab dia perlu digugurkan. Jadi eja kita terus pada langkah yang ketiga, jauhikan. Sambungkan pada sifat dia. Sin alif, ya, saya. Sebab itu eja saya sin alif ya, bukan ya alif. Kenapa? Sebab apa? Sebab Y-A ya ni, Y untuk ya ini diapit oleh dua A atau 2 alif. Jadi maknanya yang hujung sana, yang di akhir sana perlu digugurkan. Okey. Ada yang tanya, Ustaz, perlu maknanya dia pada 2 suku kata saja ke? Saya kata tak. Dia sama ada 2 suku kata ke, 3 suku kata ke, 4 suku kata ke, atau 5 suku kata. Yang penting kita tahu di hujungnya ada double A, dan suku kata yang terakhir itu, yang double yang 2A tadi itu, suku kata yang akhir itu pastikan dia ini adalah 12 huruf yang dinamakan huruf-huruf CMJ. Kalau 12 huruf CMJ ni dia kena gugurkan. Ada juga murid tanya, Ustaz, ada tak kalau yang ada double A, 12 huruf tu tapi kita tak nak gugurkan, ada tak yang tak boleh gugurkan? Saya kata ada, ya. Itu dalam tajuk lain nanti ya, itu tajuk hukum Brahma. Tapi tak apa, secara asasnya, secara basicnya 99% boleh dikatakan 12 huruf ini ya
Kalau ada double A, kita kena gugurkan. Contohlah yang kedua. Selain beraja saya, kita nak aja yang banyak sikit lah. Dia punya suku katanya. Apa dia ya? Contohnya A-E-R-O, Aero. A-N-G-K-A-S-A. Apa tu? Aero angkasa. Okey. Baik. Kita pun buatlah kita punya ni ya. Langkah-langkah dia, pertama sekali kita kena buat apa? Kita kena buat biar suku kata Wahid, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, siji, loro, telu, papat, lima. Ada 5. Jadi sekarang ni ada 5. Kita fokus pada yang huruf A saja, yang hurufnya di hujung sana. Ya, yang hujung sana. Kita tengok ada berapa suku kata? 5. Tapi ada tak yang dikatakan huruf A di sini, suatu terbuka yang A di sini? Tak ada kan? Tak ada, maknanya dia tak perlu gugurkan. Ada tak KWK? KWK pun tak ada. Sebab kita dah bina suku kata memang tak ada KWK. Jadi kita tengok yang hujung sana. Ada tak double A kat hujung ni? Ada, ni double A ni kan? Ni double A ni kan? Ni double A. Kemudian tengok S. S untuk apa? Sin. Adakah sin ini termasuk di dalam 12 huruf ni? Kita tengok. Ada tak sin? Ada. Okey. Kalau ada, makna kata apa yang perlu kita buat kalau ada double A? A yang hujung ini perlu digugurkan. Jadi kita gugurkan dia. Bila kita dah gugurkan, kita terus saja pada langkah kita yang kedua, iaitu padanan hurufnya. Kita buat A untuk apa? A untuk alif. I untuk apa? I untuk ya. R untuk ro. O waw. E alif. NG nga. Okey, K kaf. E alif. S sin. E alif S sin. A nya A yang di hujung tak payah ya. Kenapa? Sebab dia dah digugurkan dah. Jadi yang ketiga tu sifat huruf atau sambungan huruf sebagai jawapannya ejero angkasa alif ya ro ya alif ya ro waw alif nga kaf alif sin. Okey, ero angkasa sin sahaja ya. Ini juga soalan pernah dikeluarkan dalam soalan UPKK pada tahun 2008 ya, ero angkasa. Ketika itu kelam kabut ya, murid-murid kita nak menjawabkan ero angkasa. Ya, ada yang ejek ero angkasa sin alif di hujungnya, ada yang ejek ero angkasa diletakkan hamzah dan sebagainya. Ya, sebab apa? Sebab mereka ketika itu tidak ada teknik dalam menulis ya, dalam menulis ejaan-ejaan Jawi. Okey, baik. Kita tengok ya, 12 huruf ini sahaja yang perlu digugurkan. Huruf A untuk alif yang duduknya di mana? Di hujung. Okey, baik. Ada tak nak tanya? Okey. Okey, ada yang tanya? Ada tanya apa? Dia tanya, Ustaz, macam mana nak eja saudara? Eja saudara. Eja saudara. S-A-U-D-A-R-A. Saudara. Kita tengok. Kita buat langkah step 1, 2, 3. Kita buat suku kata sal 1, da 1, ra 1. Ada 3 suku kata. 1, 2, 3. Ada tak KWK kat situ? Ada tak? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada KWK, kita tak payah gugurkan lah. Ini sound ni dia bukan KWK. Ini vokal, U juga vokal, S konsonan, dia KWV kan? KWV tak boleh gugur. Jadi kita tengok sekarang ni. Dal AA di sini. Ada tak AA? Ada. R untuk ro. Ro. Adakah ro itu termasuk dalam 12 huruf? Cuba tengok.
Ada tak? Tak ada. Jadi kalau tak ada, dia tak boleh digugurkan. Yang boleh digugur hanya yang ada dalam huruf ni je. Kalau tak ada, maknanya dia kena kekalkan huruf A untuk alif. Jadi kita buatkan langkah kedua padanannya. S untuk sin, alif, waw, dal, alif, ra, alif. Jadi dia saudara, sin, alif, waw, dal, alif, ra, alif. Saudara. Ya, berbeza dengan ejaan yang dulu-dulu. Dulu zaman waktu saya sekolah, kalau nak kata ejaan Jawi ni ikut suka-suka hati kita je. Asal bunyi je. Asal ditulis Jawi dan A-nya bunyi, betul lah tu. Tapi itu dulu-dulu. Biar-biar cemak pun biar ngono. Ya, macam mana? Dulu-dulu orang ya, dia eja saudara macam ni lah. Saudara. Ya, saudara. Ini bukan saudara, ini saudara. Ini saudara, bukan saudara. Saudara macam ni, ya. Ya, nanti kita akan tengok ya. Kenapa alif ini dikekalkan? Sebab apa? Sebab dia bukan KBK. Dan nanti kita akan tengok lagi satu tajuk ni yang berkaitan dengan saudara ni, yang kita akan belajar dalam tajuk diftong ya, dalam tahun 3 juga. Kita akan tengok nanti macam mana pun, kenapa ya, apa itu diftong dan sebagainya. Okey. Yang syaratnya mestilah double. Nak gunakan A untuk alif, syaratnya mesti dia double A dan 12 huruf ni. Kalau kita nak eja sauna, contoh ya, sauna. S A U N A. Ni sauna. Sauna. Saya buat dua jawapan. Ada murid dia jawab sauna, dia buat sin, alif, waw, nun. Betul ke? Salah ni. Ini bukan sauna, ini sawan nama dia. Orang suruh eja sauna, dia ejanya sawan. Kenapa eja sauna? Kenapa eja sauna ini salah? Sebab kita tengok sini, sauna, N untuk nun. Adakah nun termasuk dalam lembar huruf? Ada termasuk. Tetapi adakah dia ini diapit dengan 2 A? Tak ada kan, sebab ni U dengan A. Jadi bila U dengan A, dia bukannya CMJ. Jadi dia tak boleh digugurkan, dia kena dikekalkan. Jadi eja sauna, sin, alif, waw, nun, alif. Panjang sikit dia nampak. Okey, jelas tak jelas? Jelas tak? Okey, ya. Baik. Itu untuk tajuk tahun 3 ya, unit yang kedua. Jadi saya mengharapkan dengan perkongsian untuk tajuk ini ya, murid-murid semua dapat, dan saya doakan ya, mudah-mudahan anda semua menjadi murid-murid yang hebat dan cemerlang, dan doakan saya ya, semoga diberi kekuatan untuk saya meneruskan perkongsian kita pada siri yang seterusnya ya. Jadi untuk ini ya, saya tangguhkan dahulu perkongsian kita pada kali ini, dan insya-Allah kita akan jumpa pada tajuk akan datang, pada tajuk yang lain ya. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.